Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa, minggu ini kita akan jawab soalan yang mana selepas daripada soalan-soalan kita telah cuba respon. Kita akan bahaskan ayat yang terakhir daripada surah Al-Alaq ini, tuan-tuan. Mari kita tengok apa soalan yang pertama daripada pelajar kita hari ini. Alright. Soalan yang pertama berkenaan dengan ada guru yang menyebut ismun, fi'lun dan harfun. Tapi ada ustaz yang menyebut isim, fi'il, harf saja. Apa perbezaannya? Sedangkan setahu saya, ia membawa maksud yang sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pelajar ni tanya, dia pernah belajar bahasa Arab, jadi kenapa kadang-kadang ustaz tu sebut dengan sebutan penuh, ismun, fi'lun, harfun. Mana ismun ni isim, iaitu kalimat-kalimat nama. Fi'lun, kalimat perbuatan, fi'il. Harfun merupakan kalimat huruf ataupun haraf yang bermaksud sendi dalam pelajaran teknikal bahasa Arab. Tapi ada ustaz sebut kalimat penuh, fi'lun, harfun, ismun. Tapi ada ustaz yang sebut dengan sebutan yang ringkas, isim, fi'il, haraf. Apa beza dia? Setahu saya dia membawa maksud yang sama. Tak ada beza, sama je. Cuma fi'lun ni ialah kalimat yang sebenar. Ismun, fi'lun dan harfun. Setiap kali kita nak sebut satu kalimat yang nak sebut dia saja. Memang biasanya kalau dalam bahasa Arab yang standard dia akan sebut ismun, fi'lun wa harfun. Itu sebutan yang sempurna. Tapi bila kita nak ringkaskan sebutan, kita sebutlah dengan isim, fi'il, haraf saja. Daripada ismun jadi isim, fi'lun jadi fi'il, harfun jadi haraf. Gitu saja. Sebab apa? Sebab tak ada keperluan pun. Dia contohnya macam apa ya? Macam kalau dalam bahasa Melayu yang kita kata dia sedang buat apa? Solat. Dia sedang buat apa? Kemudian orang yang menjawab tu kata solat. Dia sebenarnya tak boleh jawab solat. Dia solatun. Solatun. Tapi tak perlu jawab solatun, sebut solat je sudah. Jadi sama juga kaedah dia macam kalau soalan ditanyalah, kenapa? Sebutan yang sebenar memang ismun, fi'lun dan harfun. Tapi kalau isim, fi'il dan haraf tu adalah sebutan ringkas untuk kalimat tersebut, tak payah nak marfu' tanwinkan hujung kalimat isim, fi'il, haraf tersebut. Baik, kita pergi kepada soalan berikutnya, tuan-tuan. Alright, kita pergi kepada soalan berikutnya yang mana pelajar yang kedua ini bertanya sesuatu tentang jika kita tidak menggunakan kamus Al-Furqan, bagaimana untuk kita membezakan fi'il mudhari' dan fi'il madhi selain dari kena hafal, kena dihafal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan belajar sistem lama, sistem yang diajar di kebanyakan tempat ialah mula-mula tuan-tuan masuk, tuan-tuan kena hafal. Kena hafal macam ni? Hafalan teknikal. Macam fi'il mudhari' ni ada 14 sebutan, fi'il madhi pun ada 14 sebutan. Sebab setiap kalimat perbuatan tu wajib kena ada satu ganti nama diri dekat dalam tu. Biasanya dia yang merupakan pelaku pada perbuatan itulah. Katalah kita ambil fi'il madhi, dia telah duduk, aku telah duduk, engkau telah duduk, mereka telah duduk. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' itu tak ada telah tau, itu present tense. Engkau duduk, aku duduk, mereka duduk, kami duduk, tak ada telah kan. Jadi kalau dalam kaedah lama, tuan-tuan wajib kena hafal. Katalah dia suruh hafal kalimat duduk. Untuk fi'il madhi ada 14 sebutan, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum. Ada 14 sebutan. Kenapa 14? Sebab wajib setiap kalimat perbuatan ada ganti nama diri dekat dalam dia yang built-in. Jadi oleh yang demikian ada 14 jenis sebutan lah. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum. Jadi kena hafal. Itu sistem lama lah. Okey. Dalam sistem Al-Furqan, soalan pelajar tu tadi, kalau kita tak tengok kamus Al-Furqan, macam ni kita nak tahu, Ustaz? Macam ni kita nak tahu itu apa makna dia kalau fi'il tu dia keluar dekat dalam ayat Quran? Jawapannya tak ada cara. Sama ada tuan-tuan tengok kamus Al-Furqan ataupun tuan-tuan hafal. Kalau dalam kamus Al-Furqan ni ataupun dalam sistem yang kita gunakan, tuan-tuan tak payah hafal. Tuan-tuan tak payah hafal. Tuan-tuan akan tahu apa ganti nama diri tersembunyi dekat dalam tu secara automatik. Tapi kalau tuan-tuan hafal, carry on lah, tak ada masalah. Tapi sebenarnya hafalan tu, perkara yang paling utama ialah untuk tahu apa ganti nama diri dekat dalam kalimat tu. Dia duduk ke, aku duduk ke, engkau duduk ke. Kita kena tahu tu. Jadi tak ada cara lain selain daripada hafalan. Tapi kalau tuan-tuan guna sistem Al-Furqan, tengok kamus kat bawah tu ada terjemahan kan. Jadi tak payah hafal lah. Dalam tu terus tahu dia duduk ke, aku duduk ke, engkau duduk ke. So bila masa nak hafal? Nak hafal ni bila tuan-tuan dah mahir, nanti tuan-tuan boleh
tuan-tuan boleh hafal. InsyaAllah tak ada masalah. Okey, ni soalan dia tadi kan. Jika tidak menggunakan kamus Al-Furqan, bagaimana untuk membezakan fi'il mudhari', fi'il madhi selain dari kena hafal? Jawapannya tak ada cara selain daripada hafal. Kecuali kalau guna sistem Al-Furqan, tuan-tuan boleh tengok kamus. Macam tu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Pelajar ni, kita tengok apa soalan dia berkaitan dengan isim tunjuk. Isim tunjuk iaitu isim isyarah. Isim tunjuk ataupun isim isyarah adakah untuk orang saja atau boleh juga untuk yang selain dari yang bernyawa? Okey, tuan-tuan tahu tak isim tunjuk ataupun isim isyarah ni apa? Okey, isim tunjuk ataupun isim isyarah ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab dia ada banyak sebutan, tapi dalam bahasa Melayu ada 2 sebutan saja. Kalau untuk yang dekat dan yang jauh, kecuali untuk orang, nanti tuan-tuan dengar isim tunjuk ni macam itu ataupun ini. Itu, ini. Jadi kalau sebutannya itu, isim tunjuk lah, tapi nak tunjuk sesuatu yang jauh. Tapi kalau ini, di isim tunjuk juga, di isim tunjuk yang dekat. Faham tak? Tapi sebutan dalam kalimat Arab untuk isim tunjuk yang jauh tu memang banyak. Kalau isim tunjuk yang dekat ada 2 sebutan saja, hadza dengan hadhihi. Hadza untuk tunjuk sesuatu yang muzakkar, hadhihi untuk tunjuk sesuatu yang muannas. Okay, soalan pelajar ni tanya, adakah isim tunjuk tu Ustaz untuk orang saja? Boleh tak kita tunjuk untuk sesuatu yang bukan orang? Sebentar, saya share balik soalan dia. Isim tunjuk adakah untuk orang saja atau boleh juga untuk selain dari yang bernyawa? Tentulah boleh untuk menunjukkan sesuatu yang selain dari yang bernyawa. Contohnya ini pen ni. Hadza qalam, hadza qalam. Hadza maknanya ini. Tapi kalau hadhihi nak tunjuk sesuatu yang muannas. Hadhihi as-sa'ah. Ini jam. Jadi hadhihi itu maknanya ini juga dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab hadhihi untuk tunjuk sesuatu yang muannas. Isim tunjuk yang dekat. Okay, kalau tunjuk orang dia ada yang khas dia. Hadza hadhihi pun boleh juga untuk orang. Tapi kalau untuk orang yang ramai, isim tunjuk yang jauh, orang-orang itu selalu ulaika. Ulaika tu isim tunjuk juga tapi khusus untuk orang. Tapi untuk orang yang jauh. Terjemahan ulaika apa? Orang-orang itu, orang-orang itu. So dia merupakan isim tunjuk. Dia merupakan isim tunjuk yang jauh tapi khusus untuk orang. So jawapan pada soalan tadi boleh juga untuk orang dan boleh juga untuk yang bukan orang. Baik, soalan kita yang berikutnya ialah berkenaan dengan isim mausul. Isim mausul. Itu sistem lama lah disebut isim mausul. Tapi kalau dalam sistem baru, kita sebut isim mausul ni ialah isim mewakili. Isim mewakili. Tapi sebenarnya makna sebenar untuk mausul tu ialah penyambung. Cuma kita tak guna dalam sistem kita sebagai kita sebut isim penyambung. Sebab apa? Sebab isim penyambung ni kita akan ada problem untuk jelaskan pada student. Kalau dia tanya sambung apa Ustaz? Dia bukan sambung dan ada kalimat yang lebih sesuai untuk penyambung tu. Contohnya macam atof. Atof tu maknanya penyambung juga. Jadi kita ada masalah kat situ nanti berkaitan dengan perkataan. So hari ni sebenarnya soalan ni ialah tentang isim mausul. Kita tengok apa soalan dia yang sebenar tuan. Saya akan jelaskan pada tuan-tuan apa dia mausul dan sebagainya nanti. Okey baik. Apa beza ma? Ma ni maknanya apa yang. Ma maknanya apa yang dan alladhi. Ma dengan alladhi ni memang selalu tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran. So kalimat alladhi maknanya orang yang. Kalau ma apa yang? Apa beza di antara ma dengan alladhi ni? Mudahlah saja. Sedangkan kedua-duanya merupakan isim mausul ataupun isim mewakili. Baik, seperti mana yang saya sebut tadi, mausul tu asalnya ialah penyambung. Asal makna dia ialah penyambung. Tapi dalam sistem kita tak gunalah. Kita guna isim mewakili. Baik, mudah saja. Ma ni apa yang? Dia mewakili sesuatu yang bukan orang. Sedangkan alladhi dia mewakili orang lah. Sebab tu maknanya orang yang. Nampak? Alladhi. So tuan-tuan, sebenarnya kalimah ni, 2 kalimah ni memang selalu sangat tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran. Ma dengan alladhi. Tapi ma ni dia ada isu dia. Dia ada 3 jenis kalimat ma yang tuan-tuan akan jumpa dekat dalam Al-Quran. Kadang-kadang ma maknanya apa yang. Itu yang kita bahas sekarang lah. Kadang-kadang ma maknanya tidaklah. Tidaklah. Itu haraf nafi. Dan kadang-kadang ma yang tuan-tuan jumpa maknanya apakah. Tuan-tuan pernah dengar kan orang tanya, ma ismuka, apakah nama kamu? Itu isim tanya. Dia beza tuan-tuan. Tapi ma yang kita bahas kat sini ialah ma alladhi. Ma alladhi maknanya orang yang. Orang yang. Ma apa yang. Baik tuan-tuan. So perbezaan antara kedua tu obvious lah. Kalau ma ni dia isim mewakili tapi mewakili sesuatu yang bukan orang.
Contohnya, saya bawa beg ke sekolah. Apa yang, tu pakai ma, apa yang saya bawa telah hilang. Jadi kalau tuan-tuan terjemah dalam bahasa Arab, jadi nak sebut apa yang tu tuan-tuan kena guna ma. Sebab ma tu dia mewakili sesuatu yang bukan orang. So saya membawa beg. Beg bukan orang kan? Saya membawa beg ke sekolah. Apa yang ataupun ma yang saya bawa itu telah hilang. So dia rujuk pada beg lah. Tapi kalau tuan-tuan nak mewakili orang, saya berjalan dengan Ahmad. Dia adalah allazi. Saya hormati. Saya berjalan dengan Ahmad. Dia adalah allazi yang saya hormati. So allazi itu maknanya orang yang saya hormati. Nampak? Jadi kalau nak mewakili barang pakai ma. Kalau nak mewakili orang pakai allazi. Allazi ni paling selalu tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran. Ya ke tidak? So tu beza antara kedua-dua isim mewakili tersebut. Tuan-tuan, tapi ada kalimat lain juga, bukan dua itu saja kalimat isim mewakili. Jadi kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita akan jelaskan satu persatu. So mudah saja benda itu. Baik, soalan kita berikutnya ialah hal yang berkaitan dengan jamak salim. Jamak salim. Jadi jamak salim ni ada dua jenis. Satu jamak muzakkar salim, satu lagi jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Jom kita tengok apalah soalan daripada pelajar ni berkenaan dengan jamak jamak salim tersebut. Baik, soalannya ialah kalimah al-alamina. Al-alamina ni ada dalam surah Al-Fatihah kan. Alhamdulillahi rabbil alamina. Jadi makna al-alamina ni maknanya alam-alam ataupun lebih tepat sekalian alam lah. Kebanyakan daripada kamus ataupun terjemahan dia akan kata sekalian alam. Al-alamina. Apa tu? Rabbil alamin. Tuhan ataupun yang memelihara sekalian alam. Itu maksudnya. Okey, kenapa ia merupakan jamak salim? Al-alamina ni kenapa dia kata sebagai jamak salim, jamak yang sempurna? Setahu saya jamak salim untuk manusia saja. Setahu saya jamak salim hanyalah untuk orang. Maksudnya apa ni? Contoh jamak salim ni kalau yang orang ni macam muslimina, kafirina, saimina, mukminina. Kafirina maknanya orang-orang kafir. Mukminina orang-orang beriman. Muslimina orang-orang Islam. Mukminati perempuan-perempuan yang beriman. Jadi itu semua adalah jamak salim. So jamak salim kalau yang muzakkar penambahan hujung dia ina dengan ina dengan una, muslimina muslimuna, kafirina kafiruna, saimina saimuna orang-orang yang berpuasa, saimina saimuna. Tapi kalau jamak muannas yang perempuan pula, yang jamak muannas salim pula, muslimati, kafirati, saimati, alif dan ta terbuka. Tu satu jenis penambahan untuk jamak muannas salim. Contohnya apa? Muslimati lah, perempuan-perempuan muslimat, perempuan-perempuan Islam. Kalau mukminati, perempuan-perempuan beriman. Itu untuk muannas lah. Jadi soalan dia, setahu dia jamak muannas salim ni untuk orang, tapi al-alamina, alam-alam ataupun sekalian alam tu bukan orang, Ustaz. Sebab sekalian alam ni mungkin matahari, mungkin Allah Ta'ala tu yang memelihara matahari, bulan, bumi dan sebagainya kan. Jadi dia kata itu bukan orang lah. Jadi setahu dia jamak salim tu untuk orang saja. Jawapannya tak lah. Itulah jawapan dia. Ada juga kalimat-kalimat yang jamak salim tapi bukan tunjuk kepada orang. Apa ni, as-samawati kan langit-langit langit. Kalau sama langit, as-samawati langit-langit, maknanya ada banyak langit. Jadi itu ialah langit bukan orang tapi dia merupakan jamak salim juga. Okey, jawapannya memang kebanyakannya orang lah, tapi ada juga yang bukan orang. Termasuklah al-alamina itu dengan as-samawati. Ada apa ni? Itu antara contoh-contoh lah yang jamak salim yang bukan membawa maksud kepada orang. Soalan kita yang berikutnya, soalan yang berikutnya yang terakhir, yang bertanya tentang ada kalimat yang dia tahu ada jamaknya, tapi ada kalimat ni yang dia tak tahu apa jamaknya. Dia tak pernah jumpa kalimat jamak untuk perkataan tersebut. So apa perkataan ni? Cuba tuan-tuan tengok tengok apa kalimat yang dia ditanyakan oleh sahabat kita ni. So jamak untuk langit, langit ni as-sama, ni kalau di singular, kalau maknanya langit. Tapi kalau langit-langit, as-samawati, langit-langit. As-samawati maknanya langit-langit. So dia kata apa pula kalimat jamak untuk al-ardu? Al-ardu maknanya bumi, kan? Al-ardu maknanya dia bumi. Jadi ini antara kalimat yang selalu juga tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran, as-samawat dengan al-ardu. So dia tak pernah jumpa al-ardu ni untuk kalimat jamak. Okey, jawapannya ialah saya pun tak pernah jumpa kalimat jamak untuk al-ardu. Al-ardu ni ada sebiji je bumi agaknya yang Allah Ta'ala cipta. Jadi daripada dulu pun orang tak jamakkan kalimat tu.
Jadi kalau nak dijamakkan, wallahu a'lam bunyi dia macam mana, saya pun tak pernah jumpa. So kalau ada di kalangan pendengar ataupun yang menonton ni, dia tahu apa kalimat jamak untuk al-ardu, tolong share dengan kita, nanti boleh saya share dengan student lain. So betul, asam mawat ada, bintang pun ada, najmu, nujum kan, najmu, nujum. Itu maknanya bintang dan bintang-bintang ada. Tapi ialah kalau al-ardu kita tak tahu macam mana sebutan jamak untuk so apa ni, itu soalan kita respon pada soalan pelajar kita tu. Baiklah, sampailah masanya untuk kita untuk kita bahaskan, untuk kita bincangkan ayat yang terakhir daripada surah Al-Alaq, surah Al-Alaq. Tahu kan surah Al-Alaq kita dah buat daripada awal kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Jadi ayat terakhirnya bunyinya ialah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Waqtarib. So kita share skrin dengan tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahamilah. Okay, ini ayat dia. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, tidak sekali-kali. Ataupun janganlah sekali-kali, la tuti'hu, jangan engkau ikut si dia itu. Wasjud, wa dan usjud, sembahlah oleh engkau, wa dan iqtarib. Iqtarib maknanya hampirkan, dekatkanlah diri engkau. Janganlah sekali-kali buat begitu, ataupun tidaklah sekali-kali berguna kamu buat begitu. Janganlah engkau mematuhinya, jangan engkau mengikutinya, dan hendaklah engkau bersujud serta mendekatlah diri engkau. Itu ayat ini secara harfiah, tuan-tuan. Okay, apa makna ayat ini secara mafhum ya? Baik, Allah menyebut dekat sini, jangan ikut dia, dan sebaliknya hendaklah engkau bersujud kepada Allah dan engkau mendekatkan dirilah kepada Allah. Itu maksud ayat ini. Ayat ini tentulah sambungan daripada ayat yang sebelum ni, tuan-tuan. Dan di ujung ayat ni tuan-tuan boleh sujud tilawah, kita panggil ada tanda untuk sujud tilawah. Tapi ini adalah antara tempat dalam Al-Quran yang sujud tilawah ni jarang dipraktikkan oleh pembaca ataupun pendengar. Tuan-tuan tahu kan, sujud tilawah ni dia sunat untuk yang membaca Quran dan sunat juga untuk orang yang mendengar. Apabila sampai kepada waqtarib ni, jadi sunat untuk kita sujud, sujud ramai-ramai dan baca sujud bacaan untuk sujud tilawah tu. Okey. Tapi dekat sini disebabkan oleh ayat ni merupakan ayat yang terakhir, surah Al-Alaq ni paling jarang orang nak sujud tilawah dekat sini. Paling jarang sekali. Orang lepas waqtarib ni orang sujud macam biasa. Tapi dekat tempat-tempat lain yang berada di tengah-tengah surah, biasanya orang akan turun lah, siapa yang tahu. Okey, itu dalam konteks ayat ni makna dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala menyebut sanad az-zabaniyah. Ni selepas Allah menceritakan kepada kita satu kisah, yang mana ini Allah tak cerita kisah itu secara tepat orangnya, tapi Allah menceritakan kejadian yang berlaku. Yang mana Rasulullah SAW diganggu oleh orang kafir Quraisy, diketuai oleh Abu Jahal, yang mana dia telah menginyai Rasulullah SAW. Jadi Allah memberi amaran kepada dia. Yang mana Allah akan gentap ubun-ubun dia masuk dalam neraka. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun siapa? Ubun si pendusta yang derhaka. Si dia itulah yang mengganggu Rasulullah SAW tu. So dalam konteks saat ini benarlah turun kepada Abu Jahal, tapi dalam konteks secara umum sampai hari ini ada orang yang bersifat seperti sifatnya Abu Jahal. Abu Jahal ni, tuan-tuan, dia ni sebelum daripada dia diberi gelaran sebagai Abu Jahal, dia sebenarnya gelarannya Abu Hakam. Abu Hakam ni ialah lelaki yang bijaksana. Lelaki yang bijaksana. Jadi oleh sebab dia ni terlampau bodoh sangat dalam agama, bagi Allah Ta'ala, bagi Islam, dia ni merupakan bodoh sangat sebab tak nak terima Rasulullah tu dengan alasan yang cukup dangkal. Hanya kerana Rasulullah tu dari pihak ataupun dari tribe yang berbeza dengan dia, maka dia tak nak ikut Rasulullah. Dia kata, aku punya puak dengan Muhammad punya puak ni daripada dulu pun memang sentiasa bersaing. Dan tiba-tiba puak Rasulullah yang dipilih untuk menjadi Nabi. Jadi itulah sebab dia tak nak ikut pada Islam. Jadi sebab tu memang tak boleh nak diterima dalam Islam, tuan-tuan. Berapa ramai puak-puak yang hebat boleh menerima Islam dan sebagainya. Raja-raja pun ada yang boleh menerima Islam, tapi dia tak nak terima Islam atas sebab tersebut. Jadi akhirnya dia digelar sebagai Abu Jahal lah. Abu Jahal. Baik.
Dialah yang mengganggu Rasulullah semasa Rasulullah sedang beribadat di hadapan Kaabah. Jadi oleh yang demikian tuan-tuan, Allah menurunkan ayat ni disebabkan dia. Allah bagi amaran, Allah akan gentak ubun-ubun dia. Allah akan gentak ubun-ubun dia. Dia itulah pendusta yang menderhaka, kata Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ. Pergilah panggil kawan-kawan kau dekat nadi kau, dekat kelab kau. Nadi ni kita boleh kata kelab lah macam zaman sekarang ni. Pergilah panggil geng-geng kau dekat kelab kau ataupun dekat nadi kau. Allah Ta'ala kata, sanad'u zabaniyah. Kau panggil geng-geng kat kelab kau, tahu aku nak panggil siapa? Aku nak panggil Zabaniyah ni. Zabaniyah ni siapa? Zabaniyah ni tuan, dia ialah malaikat yang terkenal dengan kebengisan dia. Tak payah datang, tengok muka dengan suara dia pun barangkali habis dah mati di depan ni. Jadi Allah Ta'ala kata, kau pergi panggil geng-geng kau kat nadi, nanti aku bawa Zabaniyah bagi kau. Jangan sampai gitu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kata Allah Ta'ala. Ni amaran pada zaman tersebut. Allah Ta'ala menghalang orang pada zaman tu dan sampai hari ni. Orang-orang jenis tu tolong jangan buat kawan. Jangan jadikan bos, jangan jadikan ketua, jangan jadikan ikutan. Orang yang macam mana? Orang yang menghalang orang daripada melaksanakan ibadat. Contoh tengok dalam ayat-ayat sebelum ni kita dah bahas bagaimana Rasulullah itu Allah menceritakan banyak ayat menceritakan tentang Rasulullah ni, kau nak halang-halang dia, tentang dia ni ialah orang yang dekat kepada Allah, orang yang mengajak kepada kebaikan. Kau berani-berani nak halang dia, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang jenis menghalang ni, Allah Ta'ala kata, kalla, jangan buat gitu, sekali-kali tidak akan untung. La tuti'hu, kata Allah Ta'ala. Jangan kau ikut dia, jangan kau patuhi dia, jangan kau ambil dia sebagai ketua kau. Wasjud, sedangkan bersujudlah engkau kepada Allah. Yang pertama jangan ikut dia, kemudian perintahnya ialah selain daripada jangan ikut si dia tu, engkau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada engkau bersujud, perintah yang terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah mendekatkanlah diri engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Mendekatkanlah diri engkau kepada Allah tu maksud dia. Okey, kita tengok dari segi teknikal tuan-tuan. Okey, sekali lagi lah biar saya terjemahkan secara mafhum. Janganlah kamu buat begitu, janganlah engkau turut kepada kehendak si jahat tu, sebaliknya hendaklah engkau sujud dan mendekatkanlah diri engkau kepada Allah. Itu maksudnya, sujudlah kepada Allah dan mendekatkanlah diri engkau kepada Allah. Itu maksudnya. Okey, kalla dulu. Kalla sekali-kali tidak, ataupun sekali-kali jangan buat begitu. Itulah. So ini merupakan kalimat haraf tuan-tuan. Dia merupakan haraf nafi. Haraf nafi dan dia ada juga unsur nahi kat sini, haraf cegah. Tidak sekali-kali ataupun jangan sekali-kali engkau buat begitu. Ini merupakan kalimat haraf. Ya. Okey. Kalau haraf dia membedilah, tak payah bahas. So gelarannya ialah haraf nafi. Fungsi dia apa? Fungsi dia menafikan. Kebanyakan daripada kala ni para ulama, saya ikut pembacaan saya, dia sebut sebagai haraf nafi lah. Dia tak kata haraf cegah dekat sini, tapi walaupun ada unsur cegahan, jangan buat begitu sekali-kali. Kan ada jangan kan, tapi dia digelar sebagai haraf nafi. Kemudian kalimat la, ni elok tuan-tuan dengar. La ada dua jenis. Kalau tuan-tuan biasa jumpa terjemahan ni, kadang-kadang la jangan, kadang-kadang la tidak. So la ni ialah la jangan. Kalau la jangan, gelarannya ialah haraf nahi ataupun haraf cegah dalam sistem kita. Haraf cegah, jangan. Kalau haraf nafi, la ni maknanya tidak. Tuan-tuan kena tengok kat bawah ni. So ni ialah haraf haraf cegah. Jangan. So kalau haraf cegah, jangan. Dia ada kerja tuan-tuan. Kerja dia apa? Kerja dia menjazamkan fi'il mudhari'. Menjazamkan fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' ini asalnya tuti'u, dia jadi tuti'. Asalnya tuti'u, dia jadi tuti'. Jadi asalnya di baris depan ditukar jadi baris mati. Siapa yang menyebabkan dia tukar? La ni. La ni ialah haraf jazam. La ni dia ada dua gelaran lah. Gelaran yang pertama dari segi makna dia haraf cegah. Tapi dari segi ilmu nahu pula tuan-tuan, dia ni termasuk dalam kelompok haraf jazam, haraf baris mati. Kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, dia sebut haraf geng motor. Geng motor. Okey. Apa dia geng motor? Tuan-tuan masuk kelas nanti tuan-tuan tahulah. Tapi gelaran yang untuk secara umumnya dia ialah haraf cegah lah kita panggil, haraf yang mencegah ataupun haraf jazam, haraf baris mati. Kerja dia membaris matikan fi'il mudhari' selepas dia. Kita pergi pada kalimat selepas la ni, tuti'. Tuti' maknanya engkau patuhi, engkau mematuhi, engkau patuhi. Jadi ini merupakan kalimat fi'il iaitu fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' ganti nama diri dekat dalam ni ialah engkau.
Yang engkau dalam konteks ayat ini dia rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rujuk kepada, masa turun ayat ni dululah tapi secara umumnya dia rujuk kepada kita lah hari ni. Okey, engkau ni rujuk pada Rasulullah. Kemudian ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia ni hu ni. Setiap kalimat fa'il yang selepas fa'il ini ada ganti nama diri melekat dengan dia macam hu ni, secara automatik ganti nama diri ini menjadi maf'ulun bih. Jadi kalau perbuatannya jangan turut, siapa dia? Siapa yang jangan diturut tu? Hu ni lah. Jadi hu ni lah merupakan kalimat kalimat isim dhamir, nanti kita bahas sekejap lagi. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk pada Abu Jahal dalam konteks ayat ni masa turun dulu tuan-tuan. Okay, kita habiskan dulu tuti' ni tuan-tuan. Okay, pelajaran peringkat kedua tentang tuti' tu tuan-tuan dah tahulah. Iaitu fi'il mudhari' ganti nama dirinya engkau dirujuk kepada Rasulullah SAW dan ada maf'ul bih iaitu hu. Okey, dalam pelajaran peringkat ketiga pula kalau fi'il mudhari' dia mabni ke mu'rab tuan-tuan. Fi'il mudhari' dia mu'rab. Apa makna mu'rab? Hujungnya boleh diubah-ubah baris. Kalau fi'il madhi dengan fi'il amar tak payah, tak ada. Fi'il madhi dengan fi'il amar dia tidak boleh diubah, dia mabni, dia kebal. Tapi yang boleh diubah-ubah hanya fi'il mudhari' saja. Itu yang kita jumpa dekat sini. So fi'il mudhari' tuan-tuan, asalnya dia berpangkat marfu', asalnya marfu'. Asalnya marfu'. Tapi dia boleh berubah menjadi mansub ataupun majzum. Dia boleh berubah menjadi baris mati ataupun baris atas. Sebab apa dia berubah? Biasanya disebabkan oleh kalimat sebelum dia. Kalau kalimat haraf sebelum dia merupakan haraf baris atas, maka elok-elok tuti' dia jadi tuti'a. Kalau yang ni haraf baris mati, maka elok-elok tuti'u dia jadi tuti' mati macam ni. So ni haraf baris mati ke haraf baris atas? Saya dah sebut tadi, ini merupakan geng motor, haraf baris mati. Jadi sebab tu tuti' ini dia bukan berada dalam keadaan asal di marfu', dia telah berubah. So dia telah berubah menjadi apa? Dia telah berubah menjadi majzum. Mana tanda majzum dia ni? Baris mati ni. Sukun, dia pakai baris mati. Okey, siapa yang menjadi penyebab dia tukar elok-elok baris depan jadi baris mati? La. Sebab la termasuk dalam kelompok geng haraf jazam. Satu lagi tuan-tuan Okey, hu maknanya nya ataupun ia. Ini merupakan kalimat isim, dia ialah isim dhamir. Isim dhamir kalau pelajaran peringkat kedua dia menjadi dhamir kepada siapa? Dia menjadi dhamir kepada dalam konteks saya ini masa turun kepada Abu Jahal lah. So kalau pelajaran peringkat ketiga, hu ni dia merupakan kalimat isim yang mabni, tak boleh ubah-ubah baris dia. Okey, wasjud waqtarib. Wa merupakan kalimat haraf, dia merupakan haraf penyambung cerita, haraf ataf Kemudian kita pergi kepada usjud. Usjud ni tuan, ni merupakan kalimat fa'il. Dia ni fa'il amar, fi'il amar. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il saja, kalimat perkara pertama saya nak tanya apa ganti nama diri dalam fi'il ni? Mu ataupun engkau. Dalam konteks saya ni engkau ataupun mu ni rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujudlah oleh engkau wahai Muhammad tu maksud dia. Tapi secara umum kepada kita lah So sujudlah oleh engkau. So ganti nama dirimu, rujuk kepada Rasulullah. Ada maf'ulun bih tak? Jawapannya tak ada. Mana ada maf'ulun bih? Okey, kalau pelajaran peringkat ketiga pula, ini fi'il amar kan. Kalau fi'il amar dia mabni ke mu'rab tuan-tuan, fi'il amar dia mabni. So tak payah bahas soal baris untuk usjud tu, dia memang macam itulah dia. Usjud, iqra, mati ujung dia. Sebab apa mati? Sebab fi'il amar memang mati. Dia mabni dengan baris mati di hujung. Kemudian wa maknanya dan, ini merupakan kalimat haraf iaitu haraf penyambung cerita juga. Kemudian iqtarib. Yang ni usjud kan, ni u yang ni iqtarib, yang ni i. Macam mana tahu? Tengok huruf yang ketiga. Yang ni huruf yang ketiga di baris depan, huruf pertama ikut baris depan. Kalau huruf ketiga di baris atas ataupun bawah, huruf yang pertama ni dia jadi baris bawah. Kena baca iq. Okey. Sekarang ni ini merupakan kalimat fa'il juga, dia merupakan fa'il amar juga. So kalau fa'il tak kira lah apa fa'il pun, soalan saya apa ganti nama diri di dalam ni? Ganti nama diri dia ialah mu ataupun kau. Rujuk pada siapa? Mu atau kau ni? Dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada maf'ulun bih tak? Jawapannya tidak ada maf'ulun bih tuan-tuan. Okey, kalau pelajaran peringkat yang ketiga pula dia mabni ke mu'rab. Dia merupakan kalimat yang mabni. Kenapa? Sebab fi'il amar semuanya mabni. Tuan-tuan tolong saya untuk bantu pendengar radio untuk dengar bahasa Arab Al-Quran yang macam tuan-tuan belajar ni. Saya akan ajar mereka dekat dalam radio. Tapi walau bagaimanapun dia punya duit iklan dia terlampau mahal sangat tuan-tuan.
Jadi saya mohon tuan-tuan untuk bantu kami di Pertubuhan Bahasa Arab Al-Furqan, dan wang yang tuan-tuan sumbangkan tu kami langsung tidak gunakan selain daripada untuk membayar iklan ataupun bayar kepada stesen yang kita gunakan untuk keluarkan program kita, tuan-tuan. Sebab program di radio Islamik itu tu dia kita keluarkan pengajian kita, dan kita sendiri yang kena taja kita punya program demi untuk semua rakyat Malaysia ni boleh faham bahasa Arab Al-Quran. So kita harum juga semua tu. So saya minta tuan-tuan, mudah-mudahan Allah gantikan dengan gantian yang lebih baik kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tolonglah masukkan, bantu kami untuk bayar sponsorship untuk pengajian kita, agar semua budak-budak student, makcik-makcik, atuk-atuk kat kampung boleh faham ataupun boleh belajar bahasa Arab Al-Quran seperti mana student-student yang belajar secara berbayar lah. Biasanya kita guna duit bayaran student tu untuk bayar pada syarikat televisyen ataupun radio, tapi banyak sangat tuan, kami tak mampu sangat, so minta tolong. So tuan-tuan, habis dah selesai dah iktarib tu dia mati. Kalau pelajaran peringkat ketiga, kenapa mati? Sebab ini ialah fi'il amar. Fi'il amar dia mabni, ya. So mabni dengan apa? Mabni dengan pada mati, ya. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan semua. So mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk faham bahasa Arab Al-Quran, dan Allah mudahkan kami untuk sebarkan, untuk jelaskan kepada masyarakat Malaysia macam manalah cara nak faham Al-Quran, kan. Sekarang ni tuan-tuan kita ada sistem yang mudah. Cuma soalnya bagaimana kita nak ajar semua orang supaya faham. Jadi ada yang terpaksa kena bayar, ada yang kita terpaksa kena ajar secara percuma. Jadi kita gembling tenaga bersama-sama lah. Kami yang mengajar, tuan-tuan tolong kami untuk sponsorship di stesen-stesen yang kita gunakan untuk mengajar. So, terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa lagi pada program kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.